Biasanya kalau kelas hari Jumaat, ya, pada hari Jumaat sama ada seminar ataupun kelas biasa, memang saya akan berbaju Melayu. Dan tahun ni mungkin first time kot Form 3 tengok sebaju Melayu. Ke dah pernah dah? Okey, nampak Sega. Kadang-kadang kalau kelas yang hari Jumaat, biasanya akan bertukar-tukarlah baju Melayunya. Gitu. Lagi satu senang hari ni, kejap lagi habis kelas dengan kamu, habis seminar dengan kamu, bolehlah kita terus ke masjid. Gitu. Alright. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera, salam ceria, salam mesra buat semua Pelasyur tingkatan 3 yang jauh di mata tetapi dekat di hati. Selamat pagi saya ucapkan kepada kamu semua. Bertemu kita sekali lagi pada hari ini dalam seminar ilmu free khusus untuk kamu Pelasyur yang dikasihi, yang mana kamu akan bersama-sama dengan selama 1 jam. Bermula dari pukul 11.15 pagi hingga pukul 12.15 tengah hari. Apa khabar semua? Sihat ke? Sihat. Kita dalam sesi webinar pada hari ini, ya. Walaupun saya tidak dapat melihat wajah kamu, tetapi saya tahu kamu masuk ke sesi seminar ini dengan semangat yang jitu dan penuh berkobar-kobar. Okey, soalan seterusnya, dah makan ke belum semuanya? Dah bersarapan ke? Udah, ramai yang dah, ada yang belum. Dah makan ke? Belum. Biasanya kalau cuti-cuti sekolah ni, cuti-cuti Malaysia ni, saya akan gabungkan 2 dalam 1. Sarapan dan makan tengah hari. Dia jadi sarahi. Sarahi. Sarapan dan makan tengah hari lah. Bukan brunch. Kita memartabatkan bahasa Melayu, ya. Dan insyaAllah nanti mungkin semacam terasa nak makan nasi kandar lah. Kita beli nasi kandar kuah banjir, lepas tu bubuh ayam goreng, letak telur asin, letak bendi rebus, lepas tu letak sayur kobis. Tak sabar rasanya, ya. Okay guys, saya sentiasa mengharapkan dan sentiasa mendoakan semoga kamu berada dalam keadaan yang sihat dan juga menceriakan dan diberikan kekuatan, ya, untuk meneruskan sesi pembelajaran dan juga kehidupan. Walau di mana-mana sekalipun kamu berada. Ada dari Sarawak, betul tak? Kat sini boleh say hi? Say hi from Sarawak. Tak dengar. Tak dengar, Dari Sabah. Hello dari Kedah, Perlis, Penang, Perak, belah-belah utara ramai. Kita bawa ke selatan. Ke selatan kita ada dari Johor. Johor, siapa dari Johor? Melaka. Lepas tu dari tengah ni, Negeri Sembilan. Dari Negeri Sembilan, Selangor, Putrajaya, KL. Dari pantai timur sana, Pahang. Lepas tu ada Kelantan, Terengganu, ada Melaka, tidak dilupakan. Hujan ke dekat sana tempat kamu? Tak, ya? Panas, ya Allah, dekat sini hujan ni. Sejuk je. Kalau kat KL ni lah, dia petang-petang biasa dia hujan. Salji je belum turun lagi, ya. Okey, untuk sesi pembelajaran kita pada hari ini, saya harap kamu sudah muat turun nota ataupun bahan pembelajaran yang akan kita gunakan. Tapi sebelum itu saya nak tahu, kamu dah dapat tak jawapan yang seminar ilmu free yang sebelum ni? Ada tak dalam apps tu? Ada, ya? Ada dah. Yang mana kita ada belajar. Kita belajar apa hari tu? Dan pun dah lupa dah. Belajar apa hari tu? Kita belajar kesalahan bahasa, ada kan? Saya type-typekan, saya tulis-tuliskan, macam itulah. Untuk kamu punya panduan, ya? Panduan ataupun rujukan. Dan pada hari ini kita akan belajar topik yang seterusnya. Kalau hari itu kita tengok sistem bahasa, hari ini kita nak tengok pemahaman petikan. Bukan setakat kita perlu fahami orang perempuan, tiba, tetapi petikan juga perlu kita fahami supaya kita dapat menjawab soalan dengan betul. Kenapa pemahaman petikan ni kamu belajar dari tingkatan 1, betul? Tingkatan 1, tingkatan 2, tingkatan 3. Sebenarnya dari sekolah rendah lagi kamu dah belajar dah. Kamu naik tingkatan 4, tingkatan 5 nanti, belajar lagi pemahaman petikan ni, ya. Dia tak akan meninggalkan kamu. Walaupun kamu dah biasa ditinggalkan tiba. Okey, faham?
Jadi kita akan tengok sama-sama pemahaman petikan ni, kita nak tackle dia punya soalan tu. Kita nak tengok bentuk soalan, cara menjawab soalan, dan seterusnya jika ada sebarang soalan berkaitan topik yang akan kita belajar pada hari ini, kamu boleh terus tanya dekat ruang chat ni ya. Tapi jangan tanya yang bukan-bukan. Takut nanti tak tahu nak bagi jawapan apa. Okey, jadi let's go. Kita tengok soalan pemahaman petikan ya. Saya nak tanya, saya tak jawab macam mana? Dah belum tanya, nak jawab apa? Okey, jom. Kita tengok sama-sama dekat sini. Untuk soalan pemahaman petikan ni, dia akan berikan lebih daripada satu bahan ataupun satu petikan. Betul tak? Ada petikan 1, petikan 2. Ada yang tanya, sir, kita guna bahan ke petikan? Sama je. Bahan 1 maksudnya petikan 1. Bahan 2 maksudnya petikan 2. Okey. Walaupun ada 2 bahan yang berbeza, tetapi temanya sama. Betul ke betul? Sama je apa yang diceritakan tu. Okey. Cuma isi kandungan dia lah berbeza. Baiklah. Sebenarnya soalan pemahaman petikan ni tak susah pun. Okey, dia mudah sebab apa? Biasanya soalan 1 dan soalan 2, jawapan dia ada dekat mana? Ada dalam petikan. Kamu tinggal cari sahaja. Terdapat dalam petikan. Sebab tu kena faham dan kena baca ya. Lepas tu katakanlah kalau soalan 1 dan soalan 2 tu dia tanya pasal kebaikan. Tapi saya punya jawapan tak ada kaitan dengan bahan. Boleh ke tidak? Elakkan. Elakkan menggunakan pendapat sendiri jika soalan tidak berkaitan pendapat. Faham tak? Kadang-kadang kita ni liar, mungkin macam otak saya berfungsi dengan penuh cemerlang. Lepas tu saya banyak idea saya nak bubuh dalam jawapan. Tapi tak ada kaitan dengan petikan pun tidak diterima. Betul Izzatul. Ada masa otak terlebih fungsi. Ada masa otak kita macam alamak, dia macam mungkin dia nak berehat seketika kan. Okey, jangan biarkan otak kamu hilang fungsinya ya. Kita pastikan kita semua dapat menguasai segenap ilmu pelajaran. Okey, seterusnya tadi ada yang cakap, sir, ada kan soalan yang perbandingan. Perbandingan tu ada dalam pemahaman petikan. Soalan perbandingan ni apa dia? Kita nak bandingkan dengan apa? Baiklah. Dia akan tanya soalan sama ada persamaan ataupun perbezaan. Apa persamaan atau perbezaan ni Azam? Persamaan ni contohnya macam mana? Dalam bahan 1 dan juga bahan 2 mengandungi isi ataupun maklumat yang sama. Faham? Kalau perbezaan ni pula macam mana? Maklumat dalam bahan 1 mungkin tak ada dalam bahan 2. Ataupun maklumat dalam bahan 2 dia tak ada dalam bahan 1. Itu maksud dia perbezaan. Faham ke tidak dekat sini dia punya konsep dia? Jadi kalau dia tanya berdasarkan kedua-dua bahan, kita kena ambil daripada mana? Ambil dari bahan 1 pun ya, bahan 2 pun ya. Tengok kepada kehendak soalan. Okey, jelas kat situ? Jelas. Okey, seterusnya. Untuk soalan kebat, tahu tak kebat tu apa Khairisa? Tahu kan? Okey, cara nak menjawab bahan 1, bahan 2 asing ke? Kejap lagi kita tengok. Kita tengok dia punya bentuk soalannya. Okey. Soalan pendapat mestilah guna idea sendiri. Jangan guna idea member sebelah. Kadang-kadang kita tak tahu pun idea dia macam mana kan? Baiklah. Untuk soalan kebat ni, saya pernah jumpa pelajar lah, dia buat macam mana tak? Dia ambil daripada bahan, lepas tu dia olah sendiri, okey, dia letak dalam jawapan. Tapi isi tu sama, boleh ke tidak? Dia pernah jadi perbincangan dalam kalangan guru bahasa Melayu. Yang mana, kalau jawapan kebat, tapi jawapan tu, dia punya isi tu mungkin ada dalam petikan ya, tidak akan diterima. Faham tak? Maknanya kalau soalan kebat, walaupun jawapan ataupun poin dia ada dalam petikan, kamu tetap kena gunakan jawapan sendiri.
Waktu itulah sel-sel otak kamu kena berfungsi dengan baik lah. Ya, jangan bagi dia tak berfungsi. Pastikan cas malam sebelum peperiksaan tu. Okey, seterusnya dekat sini saya dah letakkan. Jangan ambil isi daripada petikan. Kalau soalan tu soalan K5. Okey, fahim tu? Fahim dah. Tu dia petang hari Jumaat speaking Arab terus. Okey, masa jawab soalan K4 otak saya lah tiba-tiba lag. Kita kena macam tenang, ribut. Kena tenang jawab soalan tu ya. Kita jangan tergopoh-gapah, risau, takut nanti lain ditanya, lain jawapan dia. Okey. Seterusnya, jawapan. Jawapan kena buat macam mana? Ini kalau dah tingkatan 3 pun ada juga yang buat jawapan dalam bentuk pecahan frasa. Tahu tak pecahan frasa tu macam mana? Dia buat bentuk point-point tu kalau jawapan betul sekalipun, okey, sebenarnya masih boleh diterima tapi kamu takkan dapat ayat yang penuh ya, Liana. Takkan dapat ayat yang banyak. Okey, jadi jawapan kamu kena menggunakan ayat yang lengkap. Faham? Ayat yang lengkap seperti mana melengkapi hidup kamu. Tiba. Okey, faham kat sini? Sebab dia akan ada markah bahasa. Lepas tu, okey, macam mana kita nak gunakan ayat yang lengkap ayat bombastik ke? Oh, bukan bombastik sangat, Fatih Najwa. Cuma kamu mulakan ayat kamu dengan mengambil sebahagian daripada soalan tu. Kepala soalan kata Aina, ya betul. Permulaan jawapan kamu tu ambil daripada soalan. Dia kepala tu maksudnya permulaan lah. Head to toe kan. Dari kepala hingga ke hujung kaki ya. Kalau tata bahasa kena betul ke? Jawapan dia Nurin, memang kena betul. Okey, tapi katakanlah, okey, ayat lengkap, point kamu betul. Tiba-tiba ada salah penggunaan bahasa. Salah ialah dan adalah. Dekat sini saya sharekan dekat kamu, takkan ditolak markah sepatutnya. Ya, faham tak? Okey, markah dia macam mana? Jap, ada tak dia tulis markah kat sini? Dia terus latihan. Okey, kita cerita pasal markah boleh? Katakanlah kalau soalan tu dia ada bagi 3 markah. Baiklah. Kamu tengok dekat arahan soalan tu dia ada 3 markah. Baiklah, berapa isi saya kena buat, sir? Baiklah. Untuk selamat, kamu buat 3 isi. Tak perlu buat 4 ataupun 5 untuk selamat. Tetapi untuk kamu kuasai jawapan tu, okey, kita tengok 3 markah. Nampak? 3 ni kamu tolak 1. 3 tolak 1 jadi apa? Tiba belajar matematik okey. 3 markah kamu tolak 1. 1 ni kita save untuk markah bahasa. Markah bahasa tu dekat mana? Dekat ayat yang lengkap tu Faham? Okey, jadi berapa isi kamu kena buat? Kamu kena buat 2 isi. Ya Allah, adalah handsome. Kacak. Tulisan pun cantik. Tiba. Faham dekat sini? Kalau 4 markah soalan kebat, tiba-tiba dia cakap 4 markah, 3 isi kamu kena bagi. 4 tolak 1. 1 ni kita reserve untuk bahasa. Bahasa dari segi mana? Daripada aspek mana? Penggunaan ayat kamu. Memang kena puji diri sendiri, Nurin. Kita nak tunggu orang lain puji kita lambat lagi. Kadang-kadang kita kena bangun, tengok cermin, ya Allah cantiknya. Kita bagi aura positif kepada diri kita sendiri, betul? Kan? Kita sembang sikit 1 saat. Tiba. Kalau saya bangun tidur kan, saya akan tengok apa tau? Tengok cermin, tengok rambut dulu. Ya Allah, eloknya rambut tu rasa macam tak nak mandi. Dia punya perasaan tu. Dia bila kita nak keluar buat rambut, susah, tak jadi. Bangun tidur time tu lah. Rambut dia bukan main jadi lagi, on point. Geram ya tengok. Okey, sekian selingan. Ada apa-apa nak tanya? Lagging ke? Tak ada. Kalau 3 markah, nak selamat 2 isi. Okey guys, 3 markah saya bagi 1 isi. Isi, lepas tu saya bagi huraian. Dengar betul-betul, isi ni adalah apa yang menjawab kepada soalan itu. Huraian benda yang berbeza tau. Dia bukannya 1 isi markah, 1 huraian dapat lagi 1 markah. Bukan. Memang betul, bagi isi, lepas tu bagi huraian.
Contohnya, okey, kenapa kamu makan nasi ayam? Suka makan nasi ayam. Saya suka makan nasi ayam kerana nasi ayam sedap. Sungguh merupakan makanan berkhasiat. Memang sedap kan? Itu poin dia, makanan yang berkhasiat. Bagi huraian, hal ini demikian kerana nasi ayam mengandungi sup dan juga sayur-sayuran. Poin dia ambil dekat mana? Dia ambil yang dekat nasi ayam makanan berkhasiat tadi. Huraian tu untuk menyokong isi kamu. Jadi markah dekat mana? Markah dekat isi. Faham tak? Okey. Kalau dia tanya kebaikan-kebaikan, bagi kebaikan. Markah dekat kebaikan tu. Hal ini demikian kerana kita perlu bla bla bla. Itu huraian. Okey. Huraian dia hanya untuk menyokong isi kamu. Kalau huraian kamu power tapi isi kamu tak menjawab arahan soalan, kamu takkan dapat markah isi. Faham tak? Kalau huraian tiba jam ni. Kalau huraian salah, kamu takkan ditolak markah. Faham tak? Kalau tak ada huraian boleh ke? Boleh. Tapi digalakkan ada huraian. Faham? Kena letak huraian juga. Tapi kalau salah, tak apa, dia tengok isi. Okey. Kalau isi tak buat, tak ada markah. Huraian tak ada markah ke? Tak ada sebenarnya. Tapi memang cikgu galakkan kalau sendiri sewajibkan huraian. Nak tengok kamu punya ni bahasa ni, nampak tak? Penggunaan ayat yang lengkap, ayat gramatis. Faham? Okey. Kalau tak tulis hal ini demikian kerana semua risau dekat huraian, betul? Sebenarnya isi yang paling penting. Tak ada huraian, dengar betul-betul ya. Tak ada huraian, tak tolak markah. Huraian salah, tak tolak markah. Ada huraian lagi baik. Sebab apa? Sebab dia akan menyokong isi kamu tu. Markah bahasa. Maknanya macam mana? Contoh macam cikgu yang menyemak jawapan kamu. Isi kamu tak salah, tapi isi kamu kurang tepat. Lepas tu ada huraian. Huraian ni dia menyokong isi. Cikgu akan berikan markah dekat keseluruhan ayat tu 1 markah. Faham tak? Faham tak? Konsep huraian dan juga isi. Faham ya? Boleh dengar tak suara saya dengan jelas? Boleh ya? Faham. Okey. Kalau isi saya dah mantap, tak ada huraian, saya masih dapat markah? Ya, masih dapat markah. Markah dekat isi. Kalau ialah adalah tu dia efek tak jawapan saya? Ialah adalah dia tak akan memberikan kesan kepada markah kamu untuk pemahaman petikan. Kalau kesalahan bahasa, ya betul. Kena tengok ialah adalah, betul. Tapi dalam jawapan pemahaman, kamu letak kata pemeri sebab kata pemeri menerangkan frasa yang seterusnya. Sepatutnya kamu kena guna adalah, tapi kamu letak ialah, masih lagi diterima markah kamu, diberikan markah untuk isi kamu. Dia bukannya ialah salah, tolak 1 markah. Bukan begitu. Faham? Faham. Okey, kalau 4 markah bagi 3 isi. Ya betul tadi saya dah terangkan. Jom kita tengok contoh soalan, boleh tak? Boleh, ya Allah. Okey. Ada dengar bunyi-bunyi lain tak? Tak ada ya? Boleh dengar suara saya? Tak ada? Tahu tak apa yang berlaku? Tak ada apa-apa. Dengar suara saya je. Okey, jom. Kita tengok bentuk soalan dia. Bunyi suara sedap sir. Tak ada, takut ada bunyi-bunyi lain, bunyi kipas ke, aircon ke. Okey. Bagi isi lebih boleh ke? Isi ikut jumlah markah je. Tak payah bagi isi yang lebih. Okey, kalau 4 markah, 4 markah tadi, 4 markah kita nak buat apa sir? 4 markah sekurang-kurangnya 3 isi. Faham? Kalau nak selamat 4 isi. Bunyi perut betul Sarwesh. Dah dekat 20 jam tak makan nasi ni risau dengan perut sendiri ya. Okey, faham? Ini paling sikit. Kamu bagi 2 isi, okey. 4 markah bukannya 2 isi 2 huraian. Bagi isi, faham tak? Isi. Apa yang jawab soalan tu? Katakanlah kalau 2 isi 2 huraian. Okey, katakanlah 2 isi 2 huraian, isi kamu mantap. Huraian kamu betul. Kamu masih boleh dapat markah penuh. Tapi takut kalau isi kamu salah. Kalau isi kamu salah, susah nak dapat markah penuh kat situ. Rugi ya, 1 markah dia boleh apa? Dia boleh menentukan kamu dapat A ke B. Risau takut dapat 84 kan. Okey, boleh kita teruskan lagi?
Bagi 4 isi boleh juga ke? Boleh, tak salah. Okey, kita teruskan, kita tengok bentuk soalan dia boleh? Kita tengok, jom let's go. Okey, kita tengok, kita belajar santai-santai je ya. Tapi kamu baguslah soalan kamu. Dia macam cemerlang. Nampak pagi-pagi ni sel-sel otak kamu macam semakin berfungsi dengan baik. Samalah kita. Okey. Pagi tadi ada seminar lain ke? Subjek lain? Pagi tadi kamu ada subjek? Oh, tak ada. Ni yang first lah ni. Kejap lagi ada lagi. Lepas Jumaat. Oh, yang first patutlah. Masing-masing patutlah yang first. Macam, kenapa? Macam function sangat tau. Okey, jom. Kita tengok. Pagi. Risau takut nanti dia slow down. Jangan bagi slow down Okey. Kita tengok dekat sini. Dah berapa yang masuk Zoom ni? Dekat sini ada 740 sekarang. 740. Meningkatlah hari tu 600. Kalau tak silap ke 800. Okey. Kita tengok dekat sini. Latihan 1. Baca bahan-bahan yang diberikan dengan teliti. Kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya. Okey guys, berikan satu tips untuk kamu. Tahu tak kalau macam saya akan buat apa? Saya akan baca soalan dia dulu. Ada tak sesiapa yang buat macam ni? Kita bukan tak baca petikan langsung ya. Kita baca soalan dia dulu. Betul saya, kita get high five. Okey. Sekarang kita tengok dekat sini. Kenapa kita kena baca soalan dia dulu? Sebab kita nak dapatkan gambaran. Boleh? Gambaran, bukan gambaran masa depan, dek. Kadang-kadang gambaran masa depan kita tak tahu macam mana kan. Kita nak dapat gambaran petikan tu macam mana, ya. Okey. Kita tengok dekat sini, kita tengok soalan dia dulu. Berdasarkan bahan 2, huraikan latar belakang Azman. Dia nak jawapan dari mana? Bahan 1 ke bahan 2? Bahan 2, dah dapat keyword dia. Tak sampai 1 saat kita dah boleh dapat agak dah bahan 2. Latar belakang Azman. Dia nak kita fokuskan dekat siapa? Kita fokuskan dekat Azman. Jangan tengok orang lain. Faham? Latar belakang ni background. Okey. Soalan yang kedua. Tapi kita tak boleh jawab lagi, betul? Kena baca petikan dulu. Kita tengok dulu soalan dia. Kita kaji soalan dia. Okey. Soalan yang kedua. Boleh seminum? Lah, dah habis air kotak. Bismillah. Sekarang ni senang. Beli air kotak banyak-banyak, simpan dalam peti ais. Dalam peti sojuk. Senang je nak keluarkan ya. Tak payah bancuh-bancuh. Okey. Soalan yang kedua. Berdasarkan bahan 1 dan bahan 2. Kamu ni yang bukan-bukan je. Nyatakan tujuan Faris dan Azman menabung. Okey. Kita dapat gambaran ada berapa watak dalam bahan ni? Ada 2. Apa dia? Ada Faris. Okey, lepas tu ada Azman. Maksud dia Faris dan Azman ni, daripada soalan ni kita faham dia orang suka menabung, betul tak? Lepas tu dia orang ada tujuannya. Ada sebab menabung, betul? Betul, dah dapat gambaran. Senang nanti. Baca petikan boleh terus cari jawapan. Okey. Seterusnya, pada pendapat anda, senang je ni kebaikan-kebaikan menabung. Kebaikan-kebaikan menabung ni faedah-faedah. Okey, dia bagi markah berapa kat sini? 4 markah. Okey, kalau 4 markah, berapa kebaikan kamu kena bagi? Sekurang-kurangnya 3. 4 bagus, 3 pun terbaik. Faham? Okey, pandai dah. Dah pandai dah, ya Allah. Kejap je pandai ya. Okey, jom kita tengok ni dulu. Baiklah. Soalan yang pertama dia akan tanya sama ada berdasarkan bahan 1 ataupun berdasarkan bahan 2. Sekarang dia bagi bahan 2 dulu, betul tak? Nak tahu tak cara cepat macam mana nak jawab? Baca bahan 2 dulu untuk menjawab soalan 1. Betul tak? Setuju tak? Ini cara yang saya boleh kongsikan nak jawab dengan cepat. Tapi nak baca bahan 1 dulu boleh tak? Boleh, tak salah. Semua orang ada pilihan masing-masing. Gitu. Kita nak jimat masa. Bukan setakat kita jimat duit sahaja kan. Ini kadang-kadang ya Allah membazir. Masa pun jangan bazirkan. Okey. Kita baca bahan 2 dulu. Ada siapa nak baca tak? Cuba raise hand. Tiba tak boleh. Webinar tak boleh ya. Okey. Kita tengok bahan 2. Azman anak sulung daripada 3 beradik. Dia anak yatim.
Anak yatim ni tahu kan? Semua orang faham ya? Okey. Bapanya meninggal dunia ketika dia masih kecil. Kini ibunya lah yang menyara kehidupan mereka dengan menjual kuih. Setiap hari Azman membantu ibunya menjaja. Menjaja ni apa dia, Sir? Menjaja ni menjual. Menjual kuih. Menjaja kuih ni maksud dia meniaga. Tahu meniaga? Okey, meniaga ataupun berniaga lah. Dia buka menjaja ni dia macam ni tau. Macam tepi jalan tahu tak? Yang dia buka payung tu, kedai yang sementara macam warung, ya betul. Okey. Kalau restoran tu, kalau yang dalam mall tu menjaja ke? Itu bukan. Itu berniaga, perniagaan, betul. Menjaja ni kalau tepi jalan ataupun kedai yang kecil-kecilan. Faham tak? Boleh ke, Sir? Boleh guna dalam karangan tak? Boleh. Yang tak bolehnya tiba-tiba kamu tambah H kat sini. Ibunya menjajah kuih. Kesian kuih kena jajah ya. Awas ya, jangan ada kesalahan ejaan. Okey, menjajah kuih, dia gerai kecil-kecilan. Faham? Gerai kecil-kecilan. Pasar malam ya, tepi jalan pun ya, warung kecil pun ya. Itu menjajah ya. Tapi lagi satu menjajah ni biasanya dia merujuk kepada makanan. Faham? Menjajah nasi lemak, menjajah pisang goreng. Sir, saya tak suka adik saya nak menjaja dia, menjaja adik saya. Boleh tak, Sir? Jangan buat macam tu ya. Takut nanti viral ya. Kita tak nak benda yang bukan-bukan macam tu. Sir, berniaga ke meniaga? Berniaga. Maksud dia menjual. Faham? Berniaga. Tapi kita sebut meniaga, betul? Dia meniaga apa? Sebenarnya berniaga ya, melakukan penjualan. Jadi berniaga ni paling tepat. Faham tak? Berniaga paling tepat. Okey. Boleh kita teruskan lagi? Banyak dah input kamu dapat. Boleh terima lagi tak? Boleh ya? Takut letup pula nanti. Tak ada. Okey. Seterusnya kita tengok menjaja kuih. Menjaja kuih selepas pulang dari sekolah. Okey, kadang-kadang jualannya habis. Kadang-kadang tidak. Ada juga pembeli yang bermurah hati membayar wang lebih kepadanya. Wang itu akan disimpan di dalam tabung untuk menampung keperluan persekolahan Azman dan adik-adiknya. Nampak tak? Tujuan menabung ada jawapan dekat sini. Okey, ada jawapan dia. Dekat mana ni? Dia cakap untuk menampung keperluan persekolahan Azman dan adik-adiknya. Yang ini dalam soalan yang keberapa? Soalan yang kedua. Okey. Sekarang dia nak kamu huraikan latar belakang Azman. Okey, latar belakang Azman, kalau kita tengok dekat sini, dia pada ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Okey, sekarang kita tengok Azman anak sulung daripada 3 beradik. Adakah itu latar belakang biodata dia kan? Lebih kurang maklumat diri. Latar belakang diri ni, okey. Dia bukan resume. Dia macam maklumat lah. Maklumat ataupun ciri-ciri. Latar belakang ni ciri-ciri diri dia. Ciri-ciri Azman ni apa dia? Okey, Azman ni dia anak sulung daripada 3 beradik. Kita dah dapat 1 poin dekat sini. Okey, dia anak yatim, betul. Okey, latar belakang dia. Bapanya meninggal dunia ketika dia masih kecil, betul. Latar belakang dia. Azman dia membantu ibunya menjual kuih. Latar belakang ke? Betul juga. Nampak tak? Okey, Azman comel. Azman mana tu Ada 3, nampak tak? 3 markah, nampak? Okey. 3 markah dekat sini, kamu bagi 3 isi. 3 latar belakang. Ambil je semua. Boleh tak salin sebiji-sebiji, elakkan. Dekat sini yang saya ceritakan. Okey, contoh. Contoh ya, dengar betul-betul. Azman merupakan anak sulung daripada 3 beradik. Hal ini demikian kerana anak sulung merupakan anak pertama. Perlu tak huraikan macam tu? Tak payah huraikan. Itu maksud dia, huraian dia sebenarnya kita tengok kepada soalan yang dia nak. Kalau tak perlu huraian, tak payah huraian. Orang tahu dah anak sulung tu anak pertama. Dia anak yatim. Anak yatim merupakan anak yang kehilangan ibu atau ayah. Perlu tak huraikan? Tak payah.
Terus bagi 3 isi, 3 poin. Okey, mantap. Sekarang kita buat sama-sama boleh? Boleh. Okey. Kita tengok. Saya akan taikkan. Okey. Cara nak mulakan jawapan bermula daripada mana Liana? Berdasarkan bahan 2. Okey, ambil daripada kepala soalan tu. Jap, nak setulis ke nak setaip? Undi. Afundi. Tulis ataupun taip? Taip. Tulis, taip. Tulis. Banyak sangat suruh tulis. Ya Allah, saja nak punya accident kan? Saja ingat ya. Awas. Pandai ya. Okey. Berdasarkan kita tulis sama-sama boleh? Okey, berdasarkan bahan 2. Okey, bahan 2 B huruf besar ke huruf kecil? Kalau dalam soalan dia buat B besar, jadi kita guna B besar juga. Faham? Tulisan then type bagus ada. Nanti then type soalan kedua, ketiga. Ini contoh ya. Okey, latar. Okey, kita tengok dekat sini. Perlu tak saya ambil latar belakang Azman? Ataupun saya nak ambil terus ayat daripada ni. Azman merupakan anak sulung. Mana yang paling tepat? Perlu tak kita masukkan latar belakang ni? Nak masukkan boleh, tak masukkan pun tak apa. Faham tak? Asalkan ayat kamu tu lengkap. Okey. Kalau nak ambil macam mana? Okey, kita ambil dari sini latar belakang. Ada tak latar depan? Hello. Latar ni memang belakang. Background. Tak adanya latar depan. Latar depan tak jadi latar dah nama dia. Faham? Latar ni dia punya asas yang menyokong. Belakang latar. Okey. Latar belakang Azman. Kita tengok dekat sini. Saya nak gunakan ialah ke adalah. Baiklah. Azman kita tengok. Anak sulung daripada 3 beradik. Kita potong Azman ni. Kita ambil anak sulung daripada 3 beradik. Okey, Azman ialah latar belakang Azman ialah anak sulung. Nampak tak nampak cara tulis jawapan tu? Anak sulung. Masa bila kita nak gunakan ialah kalau ialah tu bertemu kata nama. Seperti kamu bertemu tiba. Faham? Ialah untuk perkataan yang bertemu dengan kata nama sahaja. Selain daripada kata nama, kita guna adalah. Kalau saya tak yakin ialah adalah, saya nak guna merupakan. Boleh tak? Jawapan dia boleh diterima. Faham? Okey. Azman ialah anak sulung daripada apa? Daripada tiga beradik. Ambil dia daripada tu. Daripada 3 beradik. Baiklah. Lepas tu noktah. Nak masuk isi yang seterusnya. Perlu tak guna penanda wacana? Najihah, kalau kita nak masuk poin yang seterusnya, guna penanda wacana supaya bahasa kamu nampak mantap. Okey, tulisan cantik di sana. Jealous lah. Oh, jealous. Ya kan jelas, rupanya jealous lah. Jealous. Tak apalah, ambil lah. Dah tak buat lah tulisan cantik. Okey. Selain itu, okey. Selain itu, apa dia? Azman. Okey, Azman merupakan anak yatim. Okey. Tengok ayat dia, merupakan. Jangan kita guna ialah. Nanti ayat tu jadi tak gramatis. Jadi macam tak cantik. Betul tak? Azman merupakan anak yatim yang kehilangan bapanya. Nak juga boleh. Guna juga. Boleh tak boleh. Yang telah kehilangan. Okey. Yang telah kehilangan bapanya. Okey. Yang telah kehilangan. Okey. Kehilangan apa? Kehilangan bapanya. Okey. Nampak tak tulisan? Nanti ni Yang telah kehilangan bapanya. Nanti zoom out. Okey. Noktah.
Okey, apa lagi yang kita nak buat pasal Azman ni? Azman sering membantu ibunya menjaja kuih selepas pulang dari sekolah. Betul tak? Betul. Okey. Baiklah. Di samping itu, kita guna penanda wacana yang lain. Di samping itu, okey, tambah lagi satu isi sebab dia ada 3 markah, betul? Lengur kena tua-tua kena tulis lagi. Betul, Liana. Sekejap lagi Dan nak type. Lantak. Okey. Baiklah, apa? Di samping itu, Azman juga, saya nak guna juga juga sering membantu ibunya. Okey, sering ataupun sentiasa pun boleh juga. Sentiasa membantu ibunya. Okey, membantu ibunya. Dah macam kelas apa dah. Kamu tulis tak ni? 3 isi 3 isi. Membantu ibunya menjaja kuih. Okey, menjaja kuih. Tambahlah selepas pulang dari sekolah. Selepas pulang dari sekolah. Ini tak sampai 5 minit je tulis jawapan ni. Selepas pulang dari sekolah. Okey, noktah. Tak payah bagi 4 isi. Okey, ada yang tanya, Sir, ni kan 3 markah je tapi sampai 3 isi. Rugi tak bagi 3 isi? Tak kan? Lagi satu tadi saya cakap, 3 markah, kalau nak selamat kamu bagi 3 isi. Yang saya cakap 2 tadi tu sekurang-kurangnya. Faham tak? Sekurang-kurangnya tu paling sikit ya. Dari sekolah, sebab sekolah tempat kita guna dari. Faham ya? Okey. So, kenapa tak guna akhir sekali dalam ayat tu? Akhir sekali kalau kita tak guna pun tak apa. Dia tak semestinya, walaupun poin terakhir kan, kita boleh guna selain daripada akhir sekali tu, kita boleh guna di samping itu, tambahan pula. Kalau nak guna akhir sekali pun betul. Dia tak ada kesalahan ya, penanda wacana. So, sepatutnya poin yang terakhir. Yang tu sesuai. Akhir sekali ni biasanya kalau dia minta 4 isi, nyatakan 4 kelebihan. Dia buat macam tu. Nampak tak? 4 kelebihan. 1, 2, 3, akhir sekali 4. Faham ke? Faham. Okey. Kalau tak letak penanda wacana tak salah. Betul. Okey, ini contoh jawapan yang lengkap. Mantap, terbaik. Tadi ada satu soalan. Sir, boleh tak saya ambil sebiji-sebiji daripada petikan, elakkan salin bulat-bulat daripada petikan? Faham? Sebab soalan dia akan kata, okey, tulis jawab soalan yang diberikan dengan menggunakan ayat anda sendiri. Okey? Jadi kalau dengan menggunakan ayat anda sendiri, kamu olah isi dalam petikan itu menjadi ayat kamu sendiri. 3 eja, sayang. 3 eja perkataan. Sebab akhir sekali biasanya kita merujuk pada urutan. Tahu urutan? Mula-mula potong-potong bawang. Selepas itu tumis bawang. Kemudian masukkan nasi. Akhir sekali ngap. Contoh. Faham? Okey. Boleh kita teruskan dengan soalan yang kedua? Faham ya? Faham. Okey, mantap, terbaik. Air kotak pun dah habis dah. Tak tahu nak minum apa, tolan air bio je. Okey. Saya nak tambah ialah adalah. Guys, okey, dengar betul-betul kat sini. Ni dah screenshot ke? Dah ya? Okey. Ada yang tanya, Sir, kesalahan tata bahasa macam mana? Ni saya share dekat kamu, boleh? Okey. Yang pertama sekali, kalau kesalahan tata bahasa ada dalam pemahaman petikan, dia takkan berikan impak yang besar kepada markah kamu. Maknanya macam mana? Saya tersalah seguna ialah adalah. Dengar betul-betul. Isi kamu betul, kamu tetap dapat markah. Kalau penggunaan ialah adalah tiba-tiba salah, markah takkan ditolak. Untuk soalan pemahaman petikan ni, faham tak? Untuk yang ini ni, ya? Tapi itu tak bermakna kamu kena buat salah. Faham? Okey, faham. Okey, boleh kita teruskan, Syahira? Boleh. Okey, jom. Kenapa, Sir? Sebab dekat sini nak tengok kamu memahami petikan dan cara menulis jawapan subjektif. Itu ya. Tapi memang dititik beratkan kesalahan bahasa. Biasanya kalau ada kesalahan tata bahasa kat sini, kalau Sir tak tolak markah, tapi Sir buat apa?
Saya akan makan marah je lah, bukan makan, marah. Okey, tapi kalau dalam karangan tak boleh. Kat sini je. Kita teruskan dengan soalan yang kedua, boleh? Boleh. Okey, kita tengok soalan yang kedua. Berdasarkan bahan 1 dan bahan 2, nyatakan tujuan Faris dan Azman menabung. Okey, sekarang ni dia ada tanya yang ada 2 bahan. Bahan 1, yang kedua bahan 2. Dah ambil keyboard, nampak ke? Dah pasang keyboard, habis. Awas ya. Okey, bahan 1 kita kena baca juga. Kita tengok bahan 1. Faris anak tunggal dalam keluarga. Anak tunggal ni apa dia? Dia seorang-seorang. Tak ada adik, tak ada abang, tak ada kakak. Hadir, anak tunggal hadir lah. Bapanya seorang peniaga dan mempunyai sebuah kedai runcit. Kehidupan mereka agak selesa, tetapi Faris tidak dimanjakan dengan kemewahan. Faris diajar supaya berjimat cermat untuk masa depan. Faris selalu menolong bapanya di kedai runcit. Dia menghargai penat lelah bapanya mencari wang, mencari rezeki. Wang upah yang diberikan oleh bapanya disimpan di dalam tabung. Dia mengumpulkan wang tersebut untuk membeli beberapa naskah komik kegemarannya. Nampak tak? Dia nak beli apa? Dia nak beli komik. Faris nak beli komik kegemaran. Okey, sekarang kita jawab soalan dia. Beli manga, komik favorite. Sebut dulu suka baca komik. Pencinta komik apa, tahu tak? Cuba teka komik apa. Cuba teka. Upload answer, bayar RM2. Sesuka baca lawak kampus. Lawak kampus tu, ya Allah, dia punyalah sekumpulkan. Tapi ada satu kisah tu, sepindah rumah tau. Satu kotak ada lawak kampus. Kotak yang ada lawak kampus tu hilang, guys. Dia punya sedih tu, dia punya kecewa. Punyalah kecewa, depression. Sebulan sedih. Ya Allah, tak tahu kotak tu tertinggal ke dekat mana ke, memang sedih. Memang dulu zaman sebelajar masa degree dulu, pergi kedai buku, beli apa? Cari lawak kampus. Ni menangis saya cerita. Ya Allah, kita punyalah suka benda-benda macam tu. Yang berjilid-jilid, yang kulit tebal, kulit nipis. Last yang tinggal apa? Majalah Ana Muslim tu je. Itu pun minat juga zaman sekolah rendah. Minat Ana Muslim. Okey, kita teruskan. Let's go, kita tengok. Bersembang bukan main lagi. Mesti Abang Lori tu bawa. Mungkin lah. Tapi macam sedih lah. Kita macam, benda kita minat, lepas tu hilang. Macam crush kita lah tiba. Okey, jom kita tengok kat sini. Baiklah. Okey, kalau dia tanya bahan 1 dan bahan 2, nak jawab macam mana? Ikut bahan. Kita nak cerita yang mana? Alright ya. Okey. Kita nak cerita yang mana? Bahan 1 dulu ke bahan 2 dulu? Kita nak cerita bahan 1 dulu. Yes. Bahan 1 ni cerita pasal siapa? Cerita pasal Faris. Okey, let's go. Kita buat. Okey, kita tengok berdasarkan terletak di atas garisan. Alright, kita tak pakai stokin wak. Kita baru slow-slow berubah ya. InsyaAllah ya. Okey, kita tengok sama-sama dekat sini. Berdasarkan bahan 1, kita cerita pasal Faris dulu. Faris dalam bahan 1, jangan tentukan nama. Tujuan Faris, okey, Faros pula dah kenapa? Tujuan Faris menabung adalah untuk apa? Untuk membeli apa ni untuk membeli beberapa naskah komik kegemarannya. Sir, saya nak ambil ni sebiji, boleh tak sir? Contoh ya, membeli beberapa naskah komik kegemarannya, boleh, tak ada masalah. Kita ambil point je. Okey ya, kita tengok dekat sini, untuk membeli beberapa naskah komik kegemarannya. Okey, perlu tak berikan contoh? Tak payah. Okey, sir, kenapa adalah? Okey, laju sangat ke? Oh, okey, slow sikit slow Okey, kenapa kita guna adalah? Ladies and gentlemen, girls and boys, dengar betul-betul. Untuk ni kata sendi nama. Dia bukan kata nama tau. Untuk ni dia bukan merujuk kepada orang, bukan merujuk kepada haiwan, bukan merujuk kepada benda ataupun sesuatu objek. Jadi, kalau dia bukan kata nama, kita tak boleh guna ialah. Kita kena guna adalah. Nampak tak?
Sebab tadi ada yang tanya, Sir, apa beza ialah dengan adalah? Ya, naskah ni macam mana? Naskah ni penjodoh bilangan. Okey. Adalah boleh bertemu dengan tak, Sir? Adalah dengan, betul, boleh. Dengan tu kata sendi nama. Okey. Naskah tu merujuk kepada benda yang berjilid. Tahu berjilid? Macam buku, benda yang macam ada lapisan-lapisan dia. Contohnya macam surat khabar, ya, komik, okey, kegemarannya. Seterusnya, ada tak poin lain? Tak ada. Perlu tak kita tambah dia nak beli benda lain? Tak perlu. Faham? Okey. Cerita pasal bahan 2 pula. Okey. Boleh tak saya nak letakkan penanda wacana? Boleh. Tak salah. Macam mana? Seterusnya, berdasarkan, okey, berdasarkan bahan 2 pula. Nampak tak ayat? Cantik ke tak cantik? So, manakala boleh tak guna? Manakala boleh guna merujuk kepada perbandingan. Boleh, tak ada masalah. Tapi kalau suka penanda wacana, faham? Penanda wacana. Dia nampak merujuk pada kesinambungan. Okey. Manakala berdasarkan bahan 2 pula, tujuan azman, okey, tujuan azman menabung. Menabung. Kenapa bahan 2 huruf besar? Kita ikut soalan. B ni huruf besar. Dia nama kepada petikan tu. Bahan 2. Faham kalau soalan dia dia letak B huruf kecil, jawapan kamu pun huruf kecil. Nombor tu tak payah jadi perkataan ke? Tak payah. Ikut soalan. Ya, dia angka saja. Okey. Tujuan azman menabung adalah untuk apa dia? Untuk menampung keperluan persekolahan. Okey. Untuk menampung keperluan persekolahan. Okey, keperluan persekolahannya. Okey, persekolahannya atau persekolahannya dan adik-adiknya. Okey, ada yang tanya, Sir, kalau saya nak bagi huraian ataupun contoh, boleh tak? Jawapan dia boleh, bagi yang bersesuaian. Contoh keperluan persekolahan apa dia? Apa dia? Seperti alat tulis, seperti baju sekolah, alat tulis, okey, alat tulis dan beg. Dah macam tu je. Nampak tak? Tapi kamu dah jawab soalan dia, tak payah bagi contoh pun tak apa. Faham? Fahim tu? Fahim dah. Okey, faham? Soalan, ada soalan tak? Faham. Okey, bagus. Tak ada. Okey, mantap. Sir, kalau B tu saya tulis huruf kecil, saya tolak markah akan ditolak ke, Sir? Seperti cinta saya. Tiba. B huruf kecil, markah tak akan ditolak. Tapi kita ikut je. Kita ikut apa? Ikut soalannya. Okey, soalan lain? Tak ada. Sir boleh zoom. Kena gabungkan, Sir. Okey, jawapan jangan gabungkan. Bahan 1 ayat lain, bahan 2 ayat lain. Faham tak? Macam mana kita nak tahu ambil sebiji-sebiji ke tak? Ayat dalam petikan tu, dari mula ayat sampai noktah, kamu letak dalam jawapan. Itu sebiji-sebiji. Tapi kalau kamu ambil poin saja, itu bukan sebiji-sebiji. Itu kamu ambil isi dia. Faham tak? Ni berapa markah? Oh, ni 3 markah. Cantiklah tu bagi 2 isi. Sebab memang itu isi dia. Faham? Faham. Power dah. Lepas ni boleh dapat jawab. Kamu baguslah, masing-masing boleh jadi CEO of pertanyaan, ya. Masing-masing ni boleh naik pangkat, ya. Bagus soalan. Okey. Kita teruskan dengan soalan yang ketiga. Okey, soalan yang ketiga, pada pendapat anda, apakah kebaikan menabung? Apabila dia tanya pada pendapat anda, jawapan kamu tak lain dan tak bukan, kamu kena mulakan dengan apa? Mulakan dengan bismillah. Betul. Dan Kang, tu yang kena ni Kang pada hari Jumaat yang mulia ni. Okey. Pada pendapat anda, mulakan dengan pada pendapat saya. Anda ni memang macam tu soalan kebat. Kalau dia tanya pada pendapat terus, okey, pada pendapat saya. Sir, soalan kebat ni dia tanya pendapat. Kenapa saya tak pernah dapat markah yang penuh?
sebab jawapan yang kamu bagi tidak logik dan tidak boleh diterima. Faham? Ya, okey. Sekarang kita tengok kebaikan-kebaikan menabung ada 4 markah. Nak selamat buat 4 isi, faham? Nak bagus, nak dapat markah yang baik, 3 isi sekurang-kurangnya. 2 isi membimbangkan, takut tak dapat markah penuh, ya. Okey. Kalau 4 isi tak ada huraian tak apa ke? Jawapan dia tak apa. Tapi sangat digalakkan bagi huraian, faham? Kalau sewajibkan bagi huraian untuk soalan K-Byte. Soalan K-Byte beri huraian, ya, untuk menyokong isi kamu. Okey, kena post story dulu. Sabar. Kamu pastikan nak ambil gambar dia, nak rakam, pastikan yang elok-elok. Takut masyarakat tengok aib dia. Tengah bercakap, time tu lah kamu nak ni. Screenshot lah, apalah. Okey. Sekarang kita mula tulis jawapan pada pendapat saya, okey. Dia tanya kebaikan-kebaikan. Dia tak cakap nak berapa betul. Tapi kebaikan tu kena banyak kan? Okey. Ayat yang gramatis, kamu nak tulis jawapan, kalau dia minta macam ni kebaikan-kebaikan, okey, pada pendapat saya, antara kebaikan. Gunakan perkataan antara. Sebab kita nak gunakan, kita nak masukkan isi yang pertama. Boleh? Isi yang pertama dari 750 orang. Bagus. Kekal ya. Okey. Kalau guna kebaikan-kebaikan, okey, kebaikan-kebaikan tu betul. Tetapi kita nak satu isi, satu ayat. Faham? Jadi, satu isi yang pertama kita guna antara. Sebab kita nak cerita isi yang pertama je. Kalau kamu buat, pada pendapat saya, kebaikan-kebaikan menabung ialah kamu kena letak dua kebaikan dalam satu ayat. Dia macam tu, maksud ayat tu. Ya? Jadi kita nak asingkan. Sir, kalau saya nak tukarkan kebaikan kepada faedah, boleh ke? Jawapan dia boleh. Okey, lagi bagus, lagi digalakkan. Yang sinonim. Okey. Antara kebaikan menabung. Masukkan keyword dia, kata kunci dia. Ya. Antara kebaikan menabung adalah dapat. Kenapa guna adalah dapat? Okey, kalau masa tak cukup berapa isi? Sekurang-kurangnya berapa isi? 3 isi, ya. Adalah dapat. Dapat bukan kata nama. Jadi kita gunakan adalah. Okey, good. Okey, sebelum tu ada yang cakap, "Sir, saya nak gunakan perkataan lain selain daripada kebaikan, apa dia?" Kamu boleh guna kepentingan. Okey, kepentingan. Kamu boleh guna faedah. Apa lagi? Kamu boleh guna manfaat. Okey? Ada lagi satu, maslahah. Tahu maslahah? Maslahat. Tapi tak payahlah. Kelebihan boleh juga. Okey. Ini yang merah ni yang kamu boleh gunakan ya. Muslihat lain dek. Itu kamu nak dapat sesuatu dengan cara yang jahat. Okey. Menabung adalah dapat apa? Dapat melatih diri. Okey, dapat melatih diri agar berjimat. Okey, berjimat cermat. Berjimat cermat dalam membeli sesuatu barang keperluan. Betul tak? Ataupun dalam perbelanjaan, betul. Ni dia bagi jawapan panjang. Jawapan cikgu, dia kena panjang. Okey. Dalam membeli sesuatu barang keperluan. Mahupun kehendak. Gitu. Nampak tak jawapannya? Okey. Macam mana nak tahu ada sempang ke tidak? Kata ganda ada sempang. Okey. Masuk poin yang seterusnya. Kita gunakan apa? Penanda wacana. Okey. Selain itu, amalan menabung juga dapat meningkatkan disiplin yang tinggi dalam apa? Dalam pengurusan. Dapat meningkatkan disiplin diri yang tinggi dalam pengurusan kewangan. Yes, mantap. Power. Barulah cikgu tengok, ayatnya, powernya. Belajar kat mana kan?
Oh, slow sikit sir. Okey. Laju sangat ke? Alright. Selain itu, amalan menabung dapat meningkatkan disiplin diri yang tinggi dalam pengurusan kewangan. Tahulah saya lapar. Ya Allah, lapar sangat. Dia dah berdentam-dentung dah bunyi perut ni. Sabar risau. Okey, kita teruskan. Nanti saya masukkan dalam notes bank tak? Tengoklah. Kamu doakan saya diberikan hidayah dan juga kebaikan, pedoman supaya saya beri jawapan ni ya. Dia sekarang benda-benda macam ni kita macam benda percuma kan. Kita susah kadang-kadang kita macam nak buat ni macam ya Allah berilah kekuatan ya. Okey, kita teruskan boleh? Kurau sikit tak boleh. Nanti saya masukkanlah. Bagi semasa setahun ke 2 tahun ke. Okey. Sekarang kita guna kat sini di samping itu. Okey, hasil tabungan juga. Okey, hasil tabungan. Tahu tabungan tu apa dia? Kenapa tulisan terapung? Jangan tanya kenapa. Dia memang macam tu. Hasil tabungan yang disimpan boleh apa? Boleh digunakan pada waktu kecemasan. Okey, pada waktu kecemasan seperti apa? Seperti apa? Seperti membayar, seperti terjatuh ke dalam longkang. Seperti menampung kos rawatan. Ayat tu bagilah sodap sikit. Okey, seperti menampung kos rawatan. Rawatan sekiranya berlaku kemalangan. Tambahlah sikit. Sekiranya berlaku kemalangan. Okey, jap ya. Jap lagi Dan ni Apa nama? Zoom out. Okey, nampak tak ayat dia? Okey, pada pendapat saya, biasa boldkan dulu. Kalau boldkan jadi apa? Lagi jelas. Jelas ke? Sekali Dan je. Okey, jelas. Okey. So, kalau tak nak letak peribahasa, bagus. Mak kata pepatah sediakan payung sebelum hujan. Tapi peribahasa dia tak bagi markah. Faham tak? Nanti saya masukkan yang jawapan ni ya. Nanti saya minta trooper masukkan, okey? Saya senyum. Ya Allah, eloknya. Okey. Bagi lagi satu jawapan boleh? Okey, lagi satu jawapan. Ke cukup 3 ni cukup. Lagi satu jawapan boleh. Okey, apa dia? Nak buat akhir sekali boleh tak sir? Boleh tak salah. Sebab dia mengikut turutan kan. Tapi kita guna ayat lain lah. Tambahan pula. Wang tabungan. Tadi kita dah guna hasil. Sekarang kita guna perkataan wang. Wang tabungan juga boleh digunakan untuk menyambung pelajaran. Menyambung pelajaran pada masa hadapan. Betul? Ya Allah, senang je ayat. Tak payah buat bombastik sangat. Menyambung pelajaran pada masa hadapan. Dah siap. Tu dia jawapan dia. Nampak? Markah dia 4. Boleh buat 4 isi nak selamat. Okey, tapi nak markah yang baik, markah yang penuh sekurang-kurangnya 3 isi. Faham ke tidak? Faham. Okey, soalan ni buat ayat karangan betul lah tu. Okey, faham sir. Okey, ada apa-apa nak tanya? Nak cincot? Okey, silakan. 5 4 3 2 1. Sir, masa hadapan ke masa depan? Betul dua-dua. Masa hadapan betul, masa depan betul. Tambah lagi isi, jangan cukup dah. Penat menaik ni Okey, ni dah screenshot. Okey. Seterusnya, kejap yang ni sebolkan dia punya tu terang sikit seperti terangnya masa depan kamu. Baru nampak. Okey, ni jawapan soalan yang kedua. Okey, sir, kalau masa akan datang betul tak? Betul. Sir, huraian boleh ke? Boleh. Okey, dah. Ni yang pertama. Ya Allah, pakai tulisan ya. Lain, tersusun tulisan. Okey, dah ke? Sudah. Okey. Nampaknya kita hampir tiba ke penghujung rancangan. Okey. Ada latihan dekat bawah ni, latihan 2. Kamu cuba buat sendiri boleh?
Jangan mengharapkan belas ihsan daripada orang lain. Jawab sendiri. Ada lagi satu latihan. Sebab saya dah ajar cara-cara menjawab. Nanti saya berikan poin-poin jawapan. Nanti kamu tinggal rujuk saja. Nampaknya masa telah menunjukkan pukul 12.15. Alhamdulillah. Terima kasih kerana masih kekal setia bersama-sama dengan saya sehingga ketika ini. Kita jumpa lagi pada sesi yang seterusnya, betul? Yang saya tak ingat bila. Okey, semoga kamu semua berada dalam lindungan Tuhan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera Tata Didi Tutu. Semoga ceria selalu. Jaga diri, jaga hati. Semoga kita berjumpa lagi. Okey, apa-apa nak tanya boleh tanya dekat IG saya. SYUKSEPLEE. Yang paling kacak itulah Dan ya. Tiba. Okey, bye. Assalamualaikum dan selamat tengah hari. Jangan lupa makan. Take care guys. Bye-bye.